Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi dapat bersama di program Kuliah Ramadan Rahmat yang dianjurkan oleh Maidam, Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu, secara atas talian live di Facebook Maidam. Seperti yang sedia maklum, hari ini penceramah kita adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Jaafar. Ustaz merupakan seorang penceramah yang aktif dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama di negeri Terengganu. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Sebelum tu, untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Maidam pada tahun ini ada mengadakan cabutan bertuah kepada pembayar zakat yang membayar zakat secara atas talian sepanjang Ramadan tahun ini di laman web izakat.maidam.gov.my. Okay, tanpa kita melengahkan masa, dijemput yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi bin Jaafar bagi menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara moderator Ustaz Aidi dan kepada yang mengikuti live FB Maidam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini kita dapat mengadakan program bertajuknya Ramadan Rahmat. Jadi hari ini hari yang ke-15 Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Jadi malam ni kira masuk separuh yang kedua Ramadan. Yang mana jangan lupalah malam ini selepas ketika semai witir disunatkan kita membaca kunut dalam semai witir. Bermula malam inilah. Sebab malam ini malam yang ke-16. Dia sudah masuk kepada separuh yang kedua di dalam bulan Ramadan. Sebab kita membaca witir. Membaca kunut semai witir Ramadan ini bukan tengah Ramadan, bukan nisfu Ramadan. Nisfu Ramadan tu malam 15. Nisfu Sya'ban malam 15. Itu bukan nisfu Ramadan. Nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Separuh yang kedua. Kalau nisfu Ramadan malam 15 lah, macam nisfu Sya'ban. Kita malam nisfu Sya'ban kan, itu malam 15. Jadi kita membaca kunut sunat ab'ad. Witir Ramadan ini bukan nisfu Ramadan. Nisfu yang kedua. Di mana Ramadan kena bahagi dua bahagian. Nisfu yang pertama 1 hingga 15. Nisfu yang kedua 16 sampai 30. Jadi insya-Allah malam ni lah bermulanya sunat ab'ad. Ketika sembahyang witir kita membaca kunut. Jadi kita di pertengahan bulan Ramadan Ramadan sudah banyak hari dah melalui kitanya. Jadi mudah-mudahan rahmat yang diturunkan di bulan Ramadan ini kita sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Ramadan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa wa yunzilu rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fi du'a. Maka diturunkan akan rahmat, dan menghapuskan Ramadan akan dosa, dan diperkenankan pada bulan Ramadan akan doa. Ini cerita berkaitan dengan Ramadan.
yang kita semua maklum berkaitan dengan Ramadan rahmat ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalaulah seseorang tu tertegah daripada rahmat Allah di bulan Ramadan, itu adalah satu kecelakaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatullahi azza wajal. Maka sesungguhnya celakalah mereka yang tertegah padanya pada Ramadan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berkaitan dengan rahmat yang ada dalam bulan Ramadan, untuk dapat rahmat kesian belah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena buat persiapan molek sebelum daripada kita menempuhi bulan Ramadan. Kena buat persiapan molek. Bukan hanya kita menempuhi Ramadan secara sepatah lalu begitu sahaja. Habis bulan Syakban, kita pun masuk bulan Ramadan. Persiapan kita tidak ada. Jadi ditakuti termasuk dalam golongan yang tertegah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kecelakaan sengsara bagi seseorang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita di bulan Ramadan ni kita kena perbanyakkan tafakkur, perbanyakkan tadabbur, perbanyakkan nazar, iktibar, muhasabah akan diri kita dan juga mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Selain daripada menceritakan berkaitan dengan kelebihan Ramadan, kita kena peringatan jugalah. Sebab dalam agama kita ni bukan hanya taghrib sahaja, nak menggemarkan sahaja. Kan, kita kena ada peringatan. Sebab Nabi SAW adalah Bashir wa Nazir. Nabi ni pembawa khabar gembira, dan Nabi SAW juga bawa peringatan yang menakutkan. Jadi kita kena dua-dua. Selain daripada cerita yang menggemarkan, kita kena cerita juga yang peringatan. Apabila cerita berkaitan dengan yang menggemarkan, kita harap mudah-mudahan kita dapat tawaran-tawaran yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Apabila diceritakan berkaitan dengan peringatan, maka kita takut kita peringatan tersebut kita langgar. Jadi kita ada dua. Kita harap dan juga kita takut. Harap akan rahmat Allah, kita takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan rahmat, bulan Ramadan rahmat, tiba-tiba kita ni tertegah dari rahmat, itu kecelakaan. Takut seumpama tu. Sebab kita kena ada satu harap, satunya takut. Harap kita kena buat persiapan. Sebab tanpa persiapan kita takut. Kita terlepas bulan Ramadan dalam keadaan kitanya bukan kata tidak dapat rahmat Allah, dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak kiraan secara asas lah. Sebab kadang-kadang di bulan Ramadan ni hanya didatangkan cerita-cerita yang ganjaran semata-mata. Jadi apabila kita hanya cerita sebahagian kelebihan semata-mata, tidak cerita prasyarat, akhirnya orang hanya menumpu kepada Ramadan semata-mata. Habis Ramadan sudah tidak ada ganjaran kelebihan dah. Lepas tu bila pula Ramadan akan datang pula lah. Kita akan pergi ke masjid pula, kita buat ibadah. Sebab apa? Sebab Ramadan sudah habis. Jadi apabila habis Ramadan masuk Syawal, tak ada dah kelebihan. Sebab kita hanya cerita kelebihan semata-mata. Kena imam molek. Cerita kelebihan, cerita peringatan supaya kita tafakur, kita berfikir, tadabbur, kita perhati molek berkaitan dengan kedudukan agama kita dalam kita menghadapi bulan Ramadan. Sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah.
Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita mengabdikan diri akan Allah dengan kita melengkapkan prasyarat. Bulan Ramadan hadiah daripada Allah, kita melipat gandakan. Bukan kita beribadah di bulan Ramadan, kita melipat gandakan di bulan Ramadan. Mana pengabdian diri kepada Allah sepanjang masa, sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang saat kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai contohlah. Kalau kata kita ni pihak-pihak pihak-pihak masjid apa semua sentiasa diadakan kuliah-kuliah agama, jadi kita jangan lepaskan peluang. Kita kena sentiasa. Sebab kita nak memastikan bahawa kita betul-betul di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beragama. Hamba Allah yang beragama. Yang mana melengkapi agama kita, kita maklumlah. Islamnya, imannya, ihsannya. Jadi kita nak menjadi hamba Allah yang beragama, yang lengkap tiga-tiga bahagian. Mudah-mudahan rahmat kurnia Allah di bulan Ramadan dikurniakan kepada kita dan juga mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Pertama sekali kita kena tafakkur muhasabah adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah kita. Yang mana ayat yang sentiasa dibaca, ayat yang diturunkan, difardukan puasa Ramadan tahun yang kedua Hijrah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat tu terjemahannya rasanya kita tahu belaka dah. Tapi ayat tu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan kefaduan puasa adalah kepada mereka-mereka yang beriman. Yang mana kita maklum Nabi SAW di Mekah, Makkiyah ketika di Mekah, penekanan adalah berkaitan dengan iman. Barulah Madaniyah di Madinah nanti barulah pergi kepada perintah-perintah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bicara bab puasa, kita bicara bab sembahyang, tiang agama, tetapi kita kena mulai fokus kita adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan pegangan usuluddin, tapak agama. Tanpa iman, tanpa pegangan, amal ibadah kita tidak ada. Mayang puasa kita tidak ada tanpa iman, tanpa akidah. Ini kita kena kemah molek, kena benda ni pastikan molek. Kita benar-benar di kalangan orang yang disucikan oleh Allah pada pegangan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba engkau ya Allah daripada mereka itu yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlasin ni sahajalah yang akan selamat daripada tipu daya iblis dan syaitan. Jadi iblis berjanji di hadapan Allah dia akan menyesatkan sekalian manusia yang ada di muka bumi ini, melainkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau daripada mereka itu yang mukhlasin, yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesucian yang pertama adalah kesucian pegangan. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas dalam terjemahan Pimpinan Rahman. Apa dia Al-Ikhlas di situ? Dia datangkan huraiannya akidah iman yang sesuci-sucinya. Sebab kita sebut ikhlas ni buat amal ibadah kerana Allah. Itu ikhlas kesucian dalam bab qasad, dalam bab niat. Ini permulaan. Ikhlas akidah yang sesuci-sucinya yang menjadi asas kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pastikan kita ni di kalangan min ibadika illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba engkau daripada kalangan mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mensyirikkan Allah.
yang mensucikan Allah dan sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak permulaan. Dalam ni kita bicara bab tawaran-tawaran, peringatan-peringatan, kita mulailah dengan pembicaraan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Itu permulaan dia lah. Barulah kita pergi kepada macam mana kita nak dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang kita sentiasa berdoa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sentiasa memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita memohon perlindungan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kita untuk dapat kebaikan dunia, kita ada ilmu dia dan ada amal pekerjaan dia. Kita nak dapat kebaikan akhirah, dia ada ilmu dia dan dia ada amal dia juga untuk dapat kebaikan di hari akhirah. Ilmu dan amal untuk dapat kebaikan dunia ni, ni tak payah cerita dah. Ni orang panggil apa? Ittifaq, sepakat. Cerita bab untuk dapat kejayaan di dunia. Orang panggil apa? Ittifaq, sepakat. Keluarga ke, semua. Sepakat ilmu dan amal, pekerjaan. Ilmu kena tinggi. Pekerjaan pun kena tinggi. Barulah dapat kebaikan di dunia. Macam mana kebaikan di akhirat? Ilmu kita macam mana persiapan kita untuk dapat kebaikan di akhirat? Macam mana amal pekerjaan kita untuk dapat kebaikan akhirat? Kita kadang-kadang sebut seimbang. Kalau timbang betul benar kali, seimbang macam mana? Ilmu dunia, kita tupu cari siang malam, benda. Daripada budak sampai ke umur 20-an. Bekerja molek dah, cari lagi ilmu untuk dapat kejayaan dunia. Tapi untuk akhirah, ilmu terkadang hanya sambilang sahaja, tempelang sahaja. Amal pula, amal yang maknanya sekodar-kodar sahaja, yang banyak cuai dalam amal pulaknya. Untuk kita dapat kebaikan di hari akhirah, kebaikan yang sebenar-benar, dunia hanya sementara. Tinggi mana sekalipun kita cari dunia, ilmu ke, pekerjaan ke, tinggi mana pun ilmu dunia yang kita cari, kita ni segor-megor laginya, ilmu tu bubuh ke tepi dah. Tak ada dah ilmu tu. Buku-buku pun tak ada dah. Tak ada lagi buku-buku yang kita duk belajar dulu tu, kita mau telaah lagi. Tak ada dah. Ilmu tu tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita sudah ada pekerjaan. Ilmu tak payah dah. Maknanya, kita duduk segor-megor ni, ilmu yang kita cari daripada budak, kita sendiri yang ketepikan. Nampaknya bahawa ilmu tu bukan ilmu sebenar. Sebab ada masa expire. Habis, tamat tempoh ilmu tu. Sebenar ilmu seumpama tu. Tak sebenar. Ilmu yang sebenar ni, ilmu yang bawa kita sampai ke mati. Mana? Ilmu agama. Tapi ilmu agama kita tu, setara mana? Kita cari ilmu agama untuk dapat kebaikan hari akhir. Ilmu serta dengan amal. Ni kita kena banyak tafakur, kita kena banyak muhasabah. Diri kita dan juga keluarga kita. Sebab kita pun bukan untuk dapat kebaikan dunia akhirah untuk diri kita saja. Dan juga untuk keluarga kita dapat kebaikan di dunia dan dapat kebaikan di akhirah. Jadi kita terapkan ilmu kepada keluarga kita, anak-anak kita ni, ilmu seimbang ke tidak? Ilmu untuk kebaikan di dunia dengan ilmu yang sebenar-benar untuk kebaikan di hari akhirah. Ini kita kena banyak muhasabah, kita banyak kira molek berkaitan dengan kehidupan kita hanya sementara di dunia. Yang mana kadang-kadang kita nak cari bekal akhirah tapi belajarnya tak embuh. Ilmu mana hak dia pakai? Ilmu hak dia dapat pada masa budak-budak. Ilmu hak dia dapat masa budak-budak. Dia nak jadikan sebagai
panduan kepada amal pekerjaan untuk dapat kebaikan akhirah hanya menggunakan ilmu yang didapat pada masa budak-budak. Jadi kita kata kita seimbang dunia dengan akhirah. Tapi sikap kita seumpama tu. Ni orang panggil apa? Hipokrit. Hipokrit orang panggil. Seimbang apa? Seumpama tu. Sebab ilmu dunia kerja sungguh-sungguh. Ilmu agama rekah-rekah je. Cukup. Padang-padang dah dia kata semayang boleh dah. Baca Quran boleh dah. Dah baca Quran tu baca Quran hak belajar masa bila? Masa budak-budak. Fatihah tu Fatihah masa budak-budak. Masa budak-budak je. Itu saja kita nak bawa dalam semayang tiang agama. Tambahan pula hak berkaitan dengan pegangan. Kemudian kita ni, kalau katalah untuk kebaikan dunia, diri kita. Terkadang kebaikan dunia untuk diri kita sahaja. Kadang-kadang mak ayah kita pun tak perlu mana kejayaan dunia kita sebab mereka ada dunia mereka sendiri. Kita berjayalah dunia, jaya dunia. Tapi dunia kita pun, mak ayah pun dia ada dah dunia mereka sendiri. Mereka cuma gembira kerana kita berjaya dunia. Maknanya, dunia kita pun sementara, mak ayah kita pun tak ada manfaat mana pun daripada kejayaan dunia. Cuma mungkinlah mereka berbangga, mereka boleh cerita, gitu saja. Tapi mereka pun tak ada perlu pun kepada kejayaan dunia kita. Tapi kalau kita dapat kejayaan kebahagiaan akhirah, kita selamat, ibu bapa kita pun akan dapat bekalan selamat juga merekanya, waladun solihun yad'ulah. Jadi maknanya, kejayaan dunia terkadang memang sekejap, penuh dengan tipu daya, dan tidak bagi manfaat pun termasuk pada ibu bapa kita, cuma mereka boleh berbangga. Berbeza dengan kejayaan akhirah, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita akan dapat manfaat yang sama daripada kejayaan kita, kejayaan akhirah, daripada ilmu dan amal yang kita lakukan. Perkara ni, perkara yang tak payah kita nak fikir panjang. Tak payahnya. Kita boleh tengok macam mana kehidupan sekarang. Berjayalah dunia, tapi jauh daripada ibu bapa. Jumpa setahun sekali je. Musim Covid ni pula, tak jumpa dah lah, tak boleh nak balik ke atas negeri, tak boleh. Itu saja. Maknanya kalau kata sakit demam pun tak berapa nak boleh bantu mana. Sebab kesibukan masing-masing atas kejayaan dunia. Maknanya tak boleh nak bantu pun. Kehidupan atas dunia, menyakiti hati adalah. Menyakiti hati. Menyebabkan ibu bapa keluar air mata dengan sikap anak-anak tu. Berjaya sangat dunia. Tapi maknanya ibu bapa sendiri pun bukan kata tak dapat ambil manfaat. Bahkan terkadang menyusahkan ibu bapa pula terkadangnya. Itu kalau hak dunia. Tapi hak akhirah. Kalau hak akhirah. Selamat diri dan selamat ibu bapa kita. Kalau kita berjaya di hari akhir. Tapi landasnya adalah ilmu dan juga amal. Pekerjaan. Ilmu dan amal. Dunia sama. Akhirah pun sama. Ini kata kena tafakur, kena muhasabah kita bulan Ramadan. Mana kita mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ini taufik hidayah kepada kita. Jadi kita boleh meneruskan bermula daripada Ramadan tahun ini. Kita tanam azam molek untuk kita melakukan perubahan diri kita dan keluarga kita. Jadi bulan Ramadan kita sama-sama ke masjid. Alhamdulillah tahun lepas masih lagi PKP tau. Tahun lepas masih lagi PKP. Mana masjid masih lagi belum dibuka. Tapi tahun ni Alhamdulillah. Kita di Terengganu ni masih lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena sentiasa berdoa. Dan kita sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jangan kita buat mudah-mudah. Kita tengok kadang-kadang di tempat yang mereka pun lebih kurang kita juga. Dalam keadaan rendah sahaja tiba-tiba naik. Mendadak. Akhirnya masjid pun ditutup. Bukan kata tarawih ditangguhkan. Jumaat pun ditangguhkan. Ini terkadang mari daripada
kecuaian diri kita sendirilah. Jadi kita kena jaga diri kita dan keluarga kita ikut peraturan molek, itu dipanggil asbab. Memanglah ujian yang kita tempuhi sekarang ni, dia banyak akan memberi kesan kepada kedudukan kita sendiri. Tak dinafikan. Ujian ini memanglah ujian akhir zaman, dia akan jadi mengurangkan kedudukan kita dalam agama. Tapi ujian yang kita tempuhi ini, kita kena hadaplah sebagaimana ditetapkan. Sebagai contohlah. Contoh. Kita nak berjabat tangan. Sekarang ni, maknanya, biarlah dulu. Itu satu kekurangan. Dalam bab hukum, kita kena nak mengelakkan kemudaratan. Tapi di situ sudah ada kesan dia. Macam contoh, menyebabkan hubungan keluarga jadi tak macam dululah. Duduk jauh-jauh, ni raya ni. Nak balik hubung silaturahim, nampak tak? Mana ujian ini akan beri kesan kepada kedudukan kita dalam agama. Memang tidak dinafikan. Ini ujian akhir zaman. Kalau orang menyatakan bahawa soft direnggangkan, itu satu kekurangan. Betul, itu satu kekurangan. Kita sudah tertinggal satu sunnah Nabi SAW. Tetapi kerana kita untuk mengelakkan kemudaratan. Memang kita kena ikut peraturan ditetapkan. Tapi memang ada kesan. Ada kesan. Kalau kita katalah ini, kita jangan salah faham. Peraturan kita kena ikut. Tapi nak ceritanya, apa yang kita tempuhi ini memang ujian akhir zaman. Sebagai contoh. Budak-budak 12 tahun ke bawah. Jadi, tak boleh nak pergi masjid. Kita kena ikutlah peraturan. Tapi nak ceritanya, di situ ada ujian. Yang mana kita kena apa? Kita sebagai ibu bapa ni pula yang kena tekan. Macam mana kita nak anak kita 12 tahun ke bawah ni jadi dengan agama Allah ni tak jauh. Walaupun mereka tak boleh pergi masjid. Ini ujian Melaka ni. Kita tak boleh nak persoalkan ketetapan pihak berkuasa. Tapi nak ceritanya, apa yang berlaku, kesemua adalah ujian kepada agama kita. Memang ujian. 12 tahun ke bawah, lama mana dah tak Jumaat? Dan ni. Jumaat 5 waktu pun tak boleh. Tapi kita terimalah ini peraturan. Tapi maknanya macam mana kita nak jaga pula? Kata ujian akhir zaman, dia punya panggil apa? Ada satu pengajaran yang besar kepada kita. Maknanya, selama ni anak-anak kita boleh ke masjid. Sekarang tak boleh pergi. Macam mana kita sebagai bapa untuk menjadikan anak kita ni tidak ketinggalan. Walaupun mereka tak boleh pergi masjid. Ini yang panggil satu pengajaran yang besar kepada kita. Anda ni. Hubungan silaturahimnya macam mana? Dengan ibu bapa kita macam mana? Ini ujian Allah. Sebab itulah kita buat asbab molek. Kita perbanyakkan berdoa. Kita ni berada di bulan Ramadan. Perbanyakkan muhasabah, perbanyakkan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Terkadang kita dosa-dosa pun kita tak berapa nak nak sedar mana. Nak sentuh satu perkara ni di bulan Ramadan. Tapi perkara ni kalau dalam kuliah saya sentuh memang makan lah. Makan bagaimana? Mana ni? Nyakut kena atas tong apa? Kena atas batang hidung kena atas batang hidung. Kena atas buti. Kena atas buti. Memang kena atas buti bila peringat. Peringatnya apa? Kita peringat kepada budak-budak baru. Mula-mulanya peringat pada budak-budak baru. Kemudian budak-budak baru, budak muda ni, kitalah semua masa muda dulu. Tu naik kita pula. Mula-mula cerita hak budak sekarang, budak-budak muda. Dan kita dah muda dulu. Kita muda juga. Dah kita buat dak perangai tu. Ni kadang-kadang ni. Saya biasa peringat hak budak-budak ni. Pada masa dia budak-budak belum balik, kita latih dia puasa. Dia berpuasa cukup. Kalau rendah. Bila masuk kalau menengah, dia berkawan. Dia sudah pandai nak ponteng puasa. Dia ponteng puasa. Mak ayah tak tahu. Balik, nampak macam letih. Tapi dia sudah berbuka puasa. Ketika dia ponteng puasa tu, dia bukan kanak-kanak. Sebab dia sudah balik. Kita tak panggil orang tua lah. Kita panggil apa? Dewasa. Remaja.
Budak-budak ni siapa budak-budak? Belum balik. Bila masuk kolam menengah, 13, 14, sekarang pula ni, dia musim panas. Dia panas ni cepat balik. Faham tak panas? Bukan panas ni kita ekong ni. Bukan panas ni. Dia panas lain. Dia cepat sikit balik. Tak sama orang dulu. Orang dulu dia lambat balik. Dia tak reti orang dulu. Orang sekarang ni dia reti. Dia cepat balik. Jadi kita letaklah. Kalau menengah tu balik. Dia ponteng puasa. Ya, puasa 1 hari ni kita maklum lah. Sebesar-besar dosa. Kalau kata nak puasa sepanjang hayat sekalipun tidak akan boleh menampung kerugian kerana meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i walau 1 hari. Sebesar-besar dosa. Dalam kitab Kabair, dosa besar yang ke-6. Lepas dia dosa besar kafir, syirik lah. Syirik, lepas tu bunuh orang, sihir, tinggal semayang. Dia duduk yang ke-6. Meninggalkan puasa ni. Puasa ditinggalkan. 1 hari. Tapi tidaklah. Ni kadang-kadang, taklah ponteng tiap-tiap hari. Tapi, sebulan tak penuh lah. Tapi masa sekolah rendah, penuh. Penuh. Maknanya kalau letih itu masuk bilik air, keluar segar semula. Puasa penuh lah. Tak apalah tu. Dia penuh. Bila balik, dia ponteng puasa. Bila sebut hak berkaitan dengan dosa, satu hal. Dosa besar satu hal. Yang saya biasa peringatnya, hak berkaitan dengan video puasa lah kau tahu. Video puasa lah kau tahu. Di Maidan terima tak? Video puasa lah kau tahu. Jadi video puasa lah kau tahu ni, lah. Lakau 1 tahun untuk 1 hari, 1 cukok, 2 hari, 2 cukok, 3 hari, 3 cukok. Ini. Dia bertahun-tahun ni. Bertahun-tahun. Tapi, hak bak, video lah kata satu hal, bak taubah. Terkadang kita, walaupun kita sudah berpuasa, umur 20-an, umur 30-an puasa kita sudah cukup, tetapi terkadang kita tidak bertaubah pun daripada dosa besar terdahulu, kita meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Kita tak peduli. Kita nak bertaubah daripada tinggal dosa berkaitan dengan tinggal kefarduan, kita maklumlah. Salah satu di rukun taubahnya adalah qada kembali. Kita tidak qada. Maknanya apa? Kita masih lagi duduk dalam keadaan dosa besar kerana kita meninggalkan puasa walaupun 1 hari. Ni kes 1 hari ni. Kalau berhari-hari, kemudian 1 tahun pula, hak dosa 1 hadah, hak video puasa lah kata 1 hadah. Ni kadang-kadang bila cerita balik, hak kekak remaja ni 1 peringatan. Tapi bila tilik pula ke depan, hak rambut putih-putih tu, dulu remaja juga. Puasa tinggal ke tak? Puasa ada juga tinggal. Bukan budak sekarang je, orang dulu pun sama juga. Akalang dia sama je. Hak jenis ponteng tu ponteng lah. Tapi cara dia lah. Cara dia. Tu cara mereka. Tapi apabila tanya balik berkaitan dengan hak tinggal puasa masa muda-muda, taubah ke tidak? Saya sudah berpuasa dah kemudian tak pernah tinggal. Itu hak kewajipan kemudian. Hak kewajipan terdahulu. Yang pertama menyesal kerana meninggalkan puasa. Yang kedua, sekarang kita puasa cukup dah. Kita tidak akan meninggalkan puasa lagi di masa akan datang. Sekarang mana puasa kita cukup. Azam bulat di hati, di masa akan datang, kita akan berpuasa. Tak tinggal dah puasa. Itu rukun taubah yang ketiga. Rukun taubah yang keempat, qada kembali. Hutang dipanggil. Hutang agama. Fadainullahi ahakku an yuqda. Hutang Allah Ta'ala lebih mustahak untuk ditunaikan. Hutang kita sesama kita wajib ditunaikan. Hutang kita dengan Allah lagilah wajib ditunaikan. Jadi panggil hutang agama.
tinggal puasa, kita wajib qadakan kembali. Barulah cukup rukun taubah yang keempat. Barulah mudah-mudahan taubah kita taubah yang nasuha, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pi malang tidak. Tidak qada, tidak apa pun. Dia buat senyap je. Pada masa dia remaja, dia buat senyap je. Sekarang ni sudah tua. Puasa tak tinggal dah, apa semua. Terkadang rajin dah puasa sunat. Tapi tak peduli. Hak berkaitan dengan hak puasa yang ditinggalkan pada masa dahulu. Dia kita kena ingat. Hak berkaitan dengan taubah ini wajib ijma' ulama'. Quran terang-terang. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubahlah kamu akan Allah akan sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Ijma' ulama' wajib bertaubah. Kemudian wajib bersegera. Wajib bersegera. Kenapa? Kalaulah meninggalkan puasa dengan sengaja sengeleng tanpa uzur syar'i itu syarat tak ambil salah. Maknanya dia wajib taubah segera, 2 Syawal tu dia kena qada kembali. Pasti tidak. Orang puasa belaka, konten, 2 Syawal. Mari makan gu. Saya qada puasa 2 Syawal. Oh, pelik jadinya. Oh, Ramadan kamu ponteng. Orang puasa belaka. Orang makan belaka dah ni. Kamu qada pula. Memang sah tak ada. Maknanya kita tidak melengahkan taubah. Melengahkan taubah itu satu dosa lain. Lepas tu kalau kita mengaji dalam kitab Penuh Bagi Hati, dia apabila kita melengahkan taubah, tidak segera taubah, kita berdosa. Yang mana bila kita bertaubah kemudian, kita wajib kena taubah 2. Yang pertama, taubah daripada dosa tinggal puasa. Yang kedua, taubah daripada kita melengahkan taubah. Pada ni. Yang mana dosa melengahkan taubah ni dosa yang lain daripada dosa tinggal puasa. Kena taubah suku pula dosa melengahkan taubah. Bayangkan kita duduk dalam dosa besar tinggal puasa dan kita dalam keadaan berdosa kerana tidak bersegera taubah. Kita tak sedar dah kerana dosa kita ni. Kita rajin buat amal sunat, sembahyang sunat, rajin mengaji Quran, rajin berzikir, rajin umrah sunat, rajin. Tapi kita taubah daripada dosa besar, meninggalkan puasanya tidak, dan kitab Minhajul Abidin, amal-amal tersebut sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Imam Ghazali rahimahullah dia buat perumpamaan tuang hutang tidak akan terima hadiah. Tak ni? Perumpamaan. Tuang hutang tidak akan terima hadiah. Kita berhutang dengan seseorang sampai masa janji masa kita dan kita pula memang berkemampuan tapi kita tak bayar hutang dia. Tapi kita takut dia marah kita, kita pun atur hadiah. Diterima tak hadiah kita? Kalau ada di kalangan kita hutang tak bayar, atau hadiah dia terima, kita pergi pakat hutang dengan dia lah. Dia bagus dia. Kita berhutang dengan dia, tak bayar tak apa. Tapi, atau kuih tu, ataulah kuih ke, atau buah ke, atau hadiah. Tak apalah, hutang dia tak bayar dah. Boleh kuih free tak apa dah. Boleh buah free tak apa dah. Marah dia orang lah. Oh, nak buat baik, nak atau hadiah. Bayar hutang tu dahulu. Kemudian, dah orang tolong kita masa susah ni, jatuhlah hadiah pula lepas daripada tu. Nak kenang nak panggil nak balas budi dia. Barulah atas hadiah. Tapi kalau hutang tak bayar, atas hadiah, tuang hutang tak akan terima hadiah. Itu dia panggil apa? Banding analogi dia panggil. Hak Imam Ghazali buat. Maknanya kita taubah daripada dosa besar, meninggalkan puasa kita tidak, kita buat amal sunat. Contoh konon-kononnya kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kena kira molek ni. Terutama sekali orang lelaki lah, terutama sekali. Dia orang perempuan ni, hak saya jumpa dah tu, kita ada penyakit banyak orang perempuan ni. Orang perempuan kan. Dia kalau tinggal puasa haid pun dia apa ni? Dia qada apa semua. Ni kau perempuan. Orang lelaki. Orang lelaki ni masalah sikit.
Sama dengan semayang lah. Orang lelaki bermasalah. Orang perempuan kurang sikit masalah. Sebab orang perempuan ni dia ada cuti semayang. Ada. Orang perempuan dia ada cuti semayang. Cuti bulanan ada. Cuti tahunan ada. Orang lelaki tak ada cuti, dia pun buat cuti. Tiada orang lelaki semadak cukup sebab dia tak ada cuti. Perempuan dia ada cuti. Dia orang perempuan ni dia biasa dah kalau bulan Ramadan tak puasa, dia qada gantilah di bulan yang lain. Itu pun terkadang orang perempuan pun kena ambil tahu juga sebab Ramadan jumpa orang perempuan, dia masa budak masa muda tu, dia tak puasa kerana haid 7-8 hari, tiba-tiba dia tak peduli pun, dia tak qada. Tak qada. Ada orang perempuan seumpama tu. Ada orang perempuan seumpama tu, dia buat alasan macam mana? Saya bukan tak mau puasa. Haid mari dia kata. Malah nak qada-qada dia kata. Orang pulak. Ada juga pesen tu. Tu dosa belaka tu. Kalau siapa ke lakar tahun, kemudian ada video lakar tahun pula di situ. Cuma saya ada dengar satu cerita tu, pelik sikit lah. Pelik sikit. Dia tinggal puasa, kita letaklah 7-8 hari kerana haid. Dia tak qada. Habis tahun dia bayar video. Lakar tahun dia bayar video. Tu 7-8 hari tu. Tahun depan dia tinggal puasa 7-8 hari, dia tak qada kau. Dia pun lakar tahun dia bayar 7-8 cukup. Walah tak lepas sebab apa? Sebab dia masih lagi belum qada. Ni. Dia banyak jugalah perkara-perkara yang kita di bulan Ramadan selain daripada cerita berkaitan dengan kelebihan-kelebihan, kena cerita jugalah tanggungjawab kita, kewajipan kita yang terkadang kitanya agak tak sedar ke macam mana ke. Lepas itulah pokok pangkalnya kita semua beribadah bukan hanya Ramadan. Kita kena sentiasa menuntut ilmu. Pastikan kita ni betul-betul berilmu yang memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, iman dan ihsan, terutama sekali ilmu akidah. Kita kena pastikan akidah kita akidah yang sebenar. Kemudian tuntutan syariat zahir, sembahyang kena dengan sempurna, sembahyang kena sempurna, puasa kena sempurna. Kalau kata zakat pula, kita ni zakat fitrah. Zakat fitrah amil yang dilantik oleh pihak Maidang di tempat-tempat orang jual pun ada. Di majlis surau pun ada, tempat orang jual pun ada, bukan alasan. Ni pun kena kena ambil tahu juga sebab saya pernah jumpa dengan orang yang dia ingat macam mana hok duduk di macam di tempat-tempat jual beli tu kan, duduk tu dia ingat ke orang tu macam nak derma. Itu bukan derma, itu sedekah wajib, zakat fitrah. Akhirnya habis masa barulah disedar. Dia kena ingatlah tu. Maknanya kita ni pastikan zakat fitrah. Kalau kita terbabit dengan perniagaan, kena pastikan zakat perniagaan. Kalau kita ada wang simpanan, kena pastikan. Wang simpanan. Nisab pula berapa belas ribu? Berapa? Nisab. 15, 16. 20. Banyak dah sekarang ni. 20. Mana nisab dia? Lepas tu kena kira lah tu. Ada orang dia kata kalau kata 20 lah. Dia kata yelah 20 dia tu Ustaz. Tapi saya eceh dia kata. Satu bank tak sapa pun 20. Dia bukan kira satu bank ni, kira simpanan. Capur belaka lah. Dia sekarang ni kalau kata nisab 20,000. Jadi dia kata dia banyak. Bank tu ada simpanan dia. Tapi satu bank tu tak sapa pun dia kata nisab. Bukan kira gitu. Kira capur semua sapa ada nisab. Ni. Ada ni. Tu ni zakat simpanan. Zakat pendapatan. Cuma sekarang ni zakat pendapatan tu dia ada hak jenis ni. Jenis potong pun semua dah. Tu. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita kata kok nak buat alasan apa semua, kita bak zakat, kita tak tahu, tu atas kita dah sebenarnya. Cuma kalau kita terbabit perniagaan meniaga pun, kita meniaga. Kita tanya selalu pihak Maidang berkaitan ni macam mana nak kira zakat perniagaan. Bukan nanti buka syarikat besar baru nak cerita bab zakat perniagaan.
Kadang-kadang orang berniaga ni, dia sudah berkewajipan mengeluarkan zakat perniagaan. Tapi lama mana dia cuai daripada menunaikan zakat perniagaan. Dia ingat ke, nanti buka syarikat besar-besar apa semua, barulah kena zakat. Sebab itulah kita dalam bab zakat ni bukanlah ilmu fardu ain. Tetapi kalau kita terbabit dengan perniagaan, wajib fardu ain kita mengetahui berkaitan dengan zakat perniagaan. Kalau kita tak ada berniaga apa-apa, belajar zakat perniagaan, contoh fardu kifayah, sebab kita tak ada berniaga apa-apa. Tapi kalau kita berniaga saja, wajib fardu ain kita kena kena belajar berkaitan dengan macam mana kiraan zakat perniagaan. Sekarang ni makna Maidan pun ada bahagian boleh tanya persoalan apa semua. Itu bukan alasan. Kena pastikan kita jangan cuai daripada menunaikan kewajipan agama Allah Subhanahu wa taala. Bab pegangan, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Haji ni kita kena buat persiapan lah. Kena ada simpanan untuk haji kita, daftar haji kita. Lepas tu, itu atas rezeki masing-masing lah waktunya. Bab haji tu atas rezeki masing-masing. Bab akidah, bab semayang, bab puasa, bab zakat, kita kena pastikan molek. Jangan kita tertinggal. Sebab ini kewajipan agama Allah Subhanahu wa taala. Semayang, puasa, zakat, haji pula rukun dalam rukun Islam kita. Tu kata kita kena sentiasa dengan ilmu. Sentiasa dengan ilmu. Nak pastikan usuluddin kita, akidah comel. Nak pastikan imaduddin, semayang kita comel. Dan puasa kita pula, puasa yang berlandaskan kepada hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tempoh masa yang masih lagi ada ni, kita lipat gandakan amal kita di bulan Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan kita ni diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung daripada tertegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi kira-kira kalau tu lah dong. Itu soalan. Ada soalan depan tu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyatakan fidyah meninggalkan puasa dibayar sekali je walaupun ditinggal banyak tahun. Boleh ke gitu, Ustaz? Dia tanya soalan. Tadi lah. Soalan Dia sebut tadi, langkah tahun. dia tinggal puasa 7-8 hari kerana haid. Dia tak qada pada tahun tersebut, dia pun bayar 7-8 cukup. Lepas tu tahun depan dia buat perangai yang sama. Dia tak qada, dia pun bayar 7-8 cukup. Dia bukan hanya 1 tahun. Selagi tidak qada, masuk tahun kehadapan tu, kena pula tahun yang dahulu. Bukan hanya maknanya, kalau tahun terdahulu, dia tak qada, masuk tahun depan. Tahun depan, dia tinggal pula puasa tak qada, masuk tahun depan. Tahun yang kedua tu, kena setahun baru. Tahun yang pertama tu, 2 tahun dah. Lepas tu masuk tahun yang ketiga, tahun yang pertama jadi 3 tahun dah. Tahun yang kedua jadi 2 tahun dah pulaknya. Dia tak akan berhenti dengan semata-mata kita bayar fidyah. Dia fidyah ni berhenti dengan kita qada. Kita qada, fidyah kita belum sempat bayar, masuk tahun kemudian, fidyah tu tidak naik dah. Ada ni. Sekarang dia qada dah. Tapi fidyah hak dia 2-3 tahun lepas tu dia tak bayar lagi. Tapi hutang dia habis dah. Dia qada belaka dah. Kemudian fidyah yang belum dibayar tu masuk tahun kemudian. Tak ada peningkatan dah tu. Dia tak ada peningkatan. Ni sebagai contohlah orang yang saya pernah jumpa lah, banyak sikit lah, ratus-ratus hari. Ratus-ratus hari. Ni sebagai contoh. Kalau kita katalah 400 hari, ni letak 400 hari. Dia settle habis dah. Fidyah puasa dia settle habis. Dia kira ke dia settle habis.
Kemudian dalam tahun tu dia pun qada hari-hari. Dia tidak ada nak tanggung ni sebab dia berdosa besar hari-hari. Tapi dalam setahun bila hutang 400 hari pasti tidak akan selesai. Jadi kita katalah masuk Ramadan tu lakah pula jadi 100 hari. Kena bayar suku pula 100 hari tu. Dah sebelum ni dia bayar habis dah fidyah lakah tahun. Bayar habis pun dah tahun depan lakah pula 100 hari lagi ni. Kena 100 hari tu. Tetapi kalau dia hutang ratus-ratus hari, fidyah dia dia fidyah ni walaupun kita tidak berkemampuan, kekal kewajipan atas zimmah, atas tanggungjawab kita. Tapi maknanya tunggu pada kemampuan lah. Terhutang lah. Tapi tidak gugur kewajipan. Kata pandangan muktamad tidak gugur kewajipan. Jadi, hak hutang puasa ratus-ratus hari ni sudah diqadakkan. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak hutang fidyah ni hak banyak ni, masuk berapa tahun pun dia tak akan naik dah. Ada ni. Dia nak berhenti fidyah ada dengan selesai hutang. Qada tu dahulu. Qada tu dahulu barulah tidak ada fidyah lakah tahun selepas daripada itu. Tak ada dah. Sebab dikira kepada puasa telah diqadakan. Qada salah satu daripada rukun dan kita kena perbanyakkan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab meninggalkan puasa sebesar-besar dosa. Ini kita peringatlah kepada anak-anak cucu kita, kamu ialah dengan mak ayah kamu boleh bohong. Tapi kamu dengan Allah Ta'ala Maha mengetahui dosa besar kamu tu. Kemudian pula kamu pasti tidak qada, takkan dua syawal budak ni nak qada. Langkah tahun. Kih ni sampai ke mati masih lagi terhutang. Maknanya bila mati, warasah nak bagi pusaka kena selesai hutang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena selesai dahulu. Kena selesai dahulu. Berapa banyak nak kena selesai hak hutang fidyah lakah tahun apa semua. Daripada tariqah dia, daripada harta peninggalan arwah. Kalau kata anak tak tahu yang arwah ni banyak hutang masa muda, maka anak tak berdosa lah sebab tak tahu. Tetapi anak tu sudah termakan fidyah puasa yang mana milik pakai miskin. Tapi anak tak tahu, tak berdosa, hilang barakah hidup sebab makan harta milik pakai miskin. Tanpa disedari tapi memang tak berdosa. Maknanya buat perangai pada masa remaja ni, dia akan melarat sampai ke mati. Naik kewajipan pada anak-anak. Bukan kewajipan anak buat keluar duit anak. Anak kena ambil daripada tariqah. Jangan bagi pusaka. Selagi tak selesai hutang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang agama kena selesai. Hutang dengan orang kena selesai. Barulah ada baki. Barulah dia bagi pusaka. Maknanya tinggal puasa masa muda akan bawa sampai ke mati. Akan membabitkan anak cucu kita pula. Kemudian peringat baik kepada hak budak-budak muda kita. Ada perangai mereka macam-macam perangai sekarang ni. Tak ada lagi satu soalan daripada saudara Azizi Fauzi. Boleh ke saya bahagi sendiri beras fidyah tu Ustaz? Tak nak bayar ke Maidang. Tak nak bayar ke Maidang, tanya hak live FB Maidang. Jawab payung. Kalau hak Pak lain boleh tanya kat Maidang. Tak nak bayar ke Maidang, jangan tanya di Maidang. Di Maidang adalah bahagian dia. Ada bahagian. Dia sebab kita pun nak bayar, kita kena pastikan orang yang menerima tu betul-betul layak. Kena pastikan orang yang terima tu, dia betul-betul layak. Siapa yang fakir miskin. Kita tengok dia tu fakir miskin, belum tahu. Kadang-kadang dia jenis orang yang tak heran mana. Duit banyak, tapi tuang tu selekeh. Kita nak tahu mana dia fakir miskin. Adapun pihak Maidam ni, dia ada pegawai dia untuk cek. Pendapatan dia macam mana, tanggungan dia macam mana. Kita nak cari siapa. Untuk pastikan kena sasaran dia. Sebab fidyah puasa hanya fakir miskin sahaja. Dia tidak ada asnaf macam zakat. Dia bukan asnaf macam zakat. Dia hanya fakir miskin. Sebab terkadang ada juga orang, dia bawa beras fidyah puasa, dia letak surah. Ni fidyah puasa saya ni, siapa nak ambil ya? Macam sedekah pula dah.
dibawa berah video puasa hak orang tua dia. Uzur tak boleh puasa. Dia pergi letak surah. Ni video puasa saya, video puasa mak ayah saya ni. Siapa nak ambil? Tak boleh gitu. Tu kata, kita nak bahagi sendiri, kena pastikan bahawa orang yang kita nak bagi tu orang yang berkelayakan. Kalau tidak layak, dia tak sah video puasa, hanya panggil sedekah biasa. Jadi kalau di Maidam ni, dia adalah senara-senara nama hak fakir miskinnya mana. Jadi kena pastikan sasaran kita bayar video puasa tu tepat. Kalau tak tepat, tak betul, dia akan jadi sedekah biasa sahaja. Yang mana kadang-kadang kita pun, masa pun kita tak tahu, kita ingat ke kita boleh bayar. Memanglah orang tua kita tahun lepas pun tak puasa dah. Tahun ni lagilah tak puasa. Kita pun nak bayar awal-awal. Tak boleh sebab kita tak boleh bayar untuk esok lusa. Kita hanya boleh bayar hari ini dan juga sebelum. Ada orang satu Ramadan, dia pun bayar 30 cupok sendiri. Akhirnya satu cupok sahaja video puasa, 29 cupok jadi sedekah biasa sebab tak sah lagi video puasa sebab dia tak boleh nak bayar untuk esok lusa untuk akan datang. Memanglah orang tua tu memang tak puasa dah, tahun lepas pun tak puasa, tapi masanya bila nak bayar. Tu kata dia nak buat sendiri-sendiri ni, kalau tak berapa betul, tak jadi video, kena bayar pula sekali lagi. Tapi hak dia bayar tu tak disia-sia lah, jadi sedekah biasa. Tapi belum lepas lagi kewajipan hak video puasa. Kena pastikan molek, sasaran penerima kena betul dan waktu pun kena betul dengan hukum syarak. Sebagai contoh, mana anak balik sekolah, itu baru. Kadang bangun atau hingga waktu. Boleh tak? Ni saya memang biasa peringat. Dia gini. Dia hak ada perintahnya adalah sembahyang. Urus sobiyas salah iza balaga sab'a sinin. Suruh anak akan sembahyang belum 7 tahun. Cuma dikiaskan kepada ibadah-ibadah lain termasuk puasa. Ini jumhur. Tapi mazhab Maliki tidak ada. Tidak ada kewajipan ibu bapa suruh anak puasa. Tidak ada kewajipan. Tidak ada kewajipan suruh anak puasa dalam mazhab Maliki. Jadi gini kita. Dalam bab yang kita nak tekan sungguh-sungguh, sembahyang. Bukan sembahyang saja ni. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi perintah, alimus sabiyas salah. Ajar kamu akan sembahyang. Kena ajar sembahyang. Kena ajar sembahyang. Bukan suruh saja. Jadi sembahyang hak nombor 1. Sebab apabila apabila anak sembahyang, pasti puasa tak tinggal. Jadi kalaulah kita ajar puasa, kita macam paksanya tidak, tapi serta pujukan. Balik sekolah, jangan bukalah. Kalau cikgu tanya siapa puasa cukup, kita pun puasalah. Kita belah kat tangan. Ni. Kalau puasa cukup, mak ayah akan bagi hadiah. Akhirnya anak tu balik sekolah letih, kita suruh tidur. Dari segi kesihatan bahaya. Sebab dia sudah air pun kurang, kita tidur tu bahaya. Kemudian, semai zuhur, tak ada. Kadang-kadang semai asar pun tak ada. Kemudian berbuka tu, kebuluran dah. Tak boleh nak makan dah. Tidur semula. Maghrib pun tak semayang. Akhir lahir generasi yang berlakunya, puasa cukup, semayang tak cukup. Tu salah didikan. Makna balik sekolah, anak letih, terus dia berbuka. Ini cerita mazhab Syafi'i ni. Mazhab Maliki tidak ada. Pastikan sembahyang saja. Sebab orang sembahyang pasti berpuasa. Pernah jumpa kawan. Dia sembahyang waktu cukup bagus. Tapi puasa Ramadan dia ponteng. Ada? Tak ada. Tapi kalau orang ni, puasa dulu dia. Semayang, semayang dah. Contohnya. Tu ada. Ni salah didikan. Kita kena pastikan hak sembahyang. Pastikan hak semayang. Puasa kita mazhab Syafi'i, kita latihlah sekodok-kodok. Tu soalan-soalan lain tu cukup tu. Ayo dah. Kita masa pun cukup dah ni.
Ha? Ha. Kalau bukan dalam tu lah, luar. Tak apa, tak apa. Dia zakat fitrah ni dia bukan, dia zakatul abdan. Zakat badan di mana kita berada lah. Dia tak macam zakatul amwal. Zakatul amwal, zakat harta, di manakah kita peroleh harta? Tu zakatul amwal, di manakah kita peroleh harta? Zakat fitrah, zakatul abdan. Dia tak syarat di mana kita bekerja, tak syarat. Di mana kita berada, kita bayar zakat fitrah. Zakatul amwal, di mana kita peroleh pendapatan. Dia meneganya di mana? Ni kalau kita meniaga, zakat pendapatan. Kita dapat pendapatan tu kerjanya di mana? Ni kalau ke pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekarang ni orang kita ni kadang-kadang dipakai pandangan-pandangan yang membenarkan. Dia memindahkan zakat kepada kampung halaman, kepada saudara mara, adalah yang seumpama tu. Tapi maknanya seeloknya kalau zakat amwal, zakat harta, di mana harta diperolehi. Kita berniaga, kadang-kadang kita ada adalah kita kata meniaga kita maju, ada orang-orang yang di sekitar tu mungkin ada sedikit perasaan dengki. Kita bayar zakat ke dia. Jadi maknanya hilanglah. Kita tanaman, kita tanam. Mana padi kita luar. Orang ni duk lalu-lalang duk tengok. Sampai masa kita pun keluar zakat padi kita di tempat kita peroleh. Jadi orang hak lalu tengok hak mula-mula rasa macam macam nak deki lah. Tapi bila dapat zakat kemungkinan. Lepas tu kita seeloknya kalau zakat amwal di tempat kita peroleh. Adapun zakat fitrah itu zakat abdan. Di mana kita berada, kita bayar zakat fitrah. Dia tak syarat di mana tempat yang kita boleh pendapat harta, bukan. Itu bukan zakatul amwal, itu dipanggil zakatul abdan. Untuk seterusnya, saya nak memaklumkan di sini bahawa Maidam ada mengadakan cabutan bertuah sepanjang bulan Ramadan kepada pembayar zakat yang membayar zakat secara atas talian. Di laman web izakat.maidam.gov.my. Lepas tu, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, minggu depan pada hari Khamis, temu janji kita di program Kuliah Ramadan Rahmat ni akan diadakan pada Khamis juga, pada jam 10 pagi. Sebelum mengakhiri program kita pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi dan juga kepada penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.